Saya tidak akan pernah melupakan malam itu. Kedai pizza tempat saya bekerja hampir tutup, dan saya sedang bersiap untuk pulang apabila telefon berbunyi. Malam itu, saya bertugas di kaunter seorang diri, jadi saya juga yang perlu menjawab panggilan. Saya mengangkat telefon, tetapi tiada suara di hujung talian. Saya pun meletakkan gagang. Seminit kemudian, telefon berbunyi lagi. Saya menjawab sekali lagi, tetapi masih tiada bunyi. Saya hampir meletakkan telefon apabila tiba-tiba saya terdengar suara seorang wanita tua, lemah dan dingin. Dia mahu memesan satu pizza biasa untuk dihantar ke rumahnya. Saya tetap bersikap sopan, tetapi dalam hati, saya mengeluh. Saya hanya mahu pulang dan berehat selepas tamat shift. Saya memberitahu bos bahawa ada pelanggan yang mahu membuat penghantaran. Bos saya berkata bahawa saya perlu menghantarnya sendiri. Pada mulanya, saya agak kecoh. Tetapi kemudian saya teringat bahawa pelanggan yang sudah tua selalunya memberi tip yang lebih banyak. Jadi saya fikir, tidak mengapa. Saya mencatat alamatnya dan memberitahunya bahawa pizza akan sampai sebentar lagi. Tetapi dia sudah pun meletakkan telefon. Saya rasa itu agak kurang sopan. Tetapi saya abaikan sahaja dan menjerit kepada tukang masak bahawa saya perlukan satu pizza biasa. Bos saya kemudian memberitahu bahawa selepas penghantaran ini, saya boleh terus pulang kerana kedai akan ditutup. Lebih kurang pukul 10 malam, saya masuk ke dalam kereta dan memasukkan alamat ke dalam GPS. Rumah itu terletak kira-kira 7 batu dari kedai. Saya memandu ke kawasan yang sunyi. Apabila tiba di lokasi, saya melihat rumahnya adalah sebuah rumah kecil satu tingkat di jalan yang lengang. Tiada sesiapa di luar, dan suasana sangat sepi. Saya mengambil pizza dan berjalan ke pintu rumah. Saya menekan loceng pintu, tetapi tiada jawapan. Saya perasan bahawa tiada satu pun lampu yang menyala di dalam rumah. Saya berharap agar dia tidak memberikan alamat yang salah. Saya menekan loceng sekali lagi. Masih tiada jawapan. Saya hampir berputus asa apabila saya terpandang seseorang berdiri di tepi tingkap. Saya tersentak dan melangkah ke belakang kerana terkejut. Namun, saya akhirnya memberanikan diri untuk mendekati tingkap itu bagi melihat siapa orangnya. Ia adalah seorang wanita tua, mungkin berusia lewat 70-an. Dia hanya berdiri di situ, menatap saya dengan ekspresi kosong. Saya menjerit kepadanya bahawa saya membawa pizza pesanannya. Dia tidak memberi sebarang reaksi, jadi saya menjerit lebih kuat. Tiba-tiba, dia tersenyum lebar, tetapi senyuman itu bukan senyuman biasa. Ia adalah senyuman yang menyeramkan, membuatkan bulu roma saya meremang. Saya masih ingat wajahnya yang aneh ketika itu. Saya merasa sangat tidak sedap hati. Saya segera berpatah balik ke kereta dan meletakkan pizza di tempat duduk penumpang. Saya mengambil telefon untuk menghantar mesej kepada bos saya. Sebaik sahaja saya menghidupkan enjin dan bersedia untuk beredar, saya berpaling ke kanan untuk melihat rumah itu sekali lagi. Dan di situ, wanita tua itu sudah pun berdiri betul-betul di luar tingkap kereta saya. Dia masih memberikan saya pandangan yang sama seperti tadi. Saya tidak menunggu lagi. Saya segera menekan pedal minyak dan memecuh keluar dari kawasan itu tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, bos saya tidak pernah lagi meminta saya melakukan penghantaran pada waktu lewat malam.